TV KPM. Welah Cikgu Yati, lama tak jumpa Cikgu. Aduh, sihat Cikgu? Alah, sihat lah. Gini dah kita. Aduh. Dia buat apa Sarawak ni Cikgu? Jalan lah. Cuti-cuti ke? Cuti-cuti deh. Cuti-cuti Malaysia. Halang-halang kita duduk Sarawak ni Cikgu. Apa kata kita kelakar Sarawak? Boleh. Cikgu pandai kelakar Sarawak? Kita apa khabar? Alhamdulillah kami sihat je. Kita semua dah sedia nak belajar. Kita orang rasa apa yang kita akan belajar itu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Abang Fizi kembali bersama-sama dengan anda. Harap semua yang sedang menonton Didik TV ini dalam keadaan yang gembira, tenang-tenang sentiasa. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah tingkatan 4 penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Kita bersama-sama dengan Cikgu Nurhayati Muhammad Razan daripada SMK Mat Kilau Kuantan, Pahang. Apa khabar Cikgu? Sehat, alhamdulillah. Tapi kita bukan berdua. Kita ada murid-murid atas talian. Dan juga kita ditemani oleh jurubahasa kita iaitu Cikgu Nur Haslia Hairul Anwar daripada SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam. Ini dia Cikgu Nur Haslia kita ni, cantik orangnya. Baik Cikgu. Cikgu kenalkan kawan-kawan saya Cikgu yang berada di atas talian Cikgu. Silakan Cikgu. Jadi Cikgu nak kenalkan murid-murid yang akan bersama-sama kita di atas talian pada hari ini. Okey, jadi Cikgu minta mereka perkenalkan nama dan juga apa cita-cita mereka lah, kan? Okey, jadi yang pertama Aisyah. Silakan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah. Saya dari Sekolah Menengah Wangsa Melawati. Okey, apa Aisyah, cita-cita Aisyah nak jadi apa ya? Cita-cita mungkin jadi pelukis. Pelukis. Wow, hebat sekali cita tu. Okey, selain daripada Syah, kita ada siapa lagi Cikgu? Kita ada Shushmita. Shush. Silakan Shush, kenalkan diri. Hai, salam sejahtera. Salam sejahtera. Nama saya Shushmita Diodas daripada SMK Wangsa Melawati juga. Cita-cita saya nak jadi seorang doktor. Doktor dalam bidang apa tu? Tak berapa sure tapi dalam bidang patologi kot. Patologi, Cikgu. Dia dah ada fokus dah tu ya. Tadi kita kenal dengan 2 murid perempuan. Jadi kita ada 2 juga murid lelaki yang bersama-sama dengan kita. Okey. Jadi kalau tadi daripada SMK Wangsa Melawati, saya perkenalkan murid daripada sekolah saya sendiri, Zarif. Zarif, perkenalkan Zarif. Zarif pun tak nampak tu Zarif. Zarif hilang. Okey. Ada pun Zarif. Zarif, silakan kenalkan diri Zarif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Saya Muhammad Zarif bin Iji Adi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau. Boleh panggil Zarif. Apa awak punya cita-cita Zarif? Nak jadi chef. Chef Jarang kita dengar ni Cikgu nak jadi chef ni. Dia kena bagi saya rasa dulu. Betul. Kan? Okey, dan Cikgu, kita ada seorang lagi. Okey, Aisyah, sedia perkenalkan diri? Okey. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aisyah bin Zanzuri dari SMK Wangsa Melawati. Cita-cita saya nak jadi seorang cyber security. Hebat-hebat ya? murid-murid kita pada hari ini Cikgu ya. InsyaAllah. Baik Cikgu, teruskan dengan kita punya pembelajaran pada hari jadi ini. kita teruskanlah tanpa mengangkat masa. Jadi untuk hari ini, sebab tadi kita pun dah terangkan bahawa kita akan fokus kepada tajuk penyerahan Sarawak. Jadi pada hari ini objektif yang murid-murid akan diharap dapat capai pada akhir pengajaran kita, pembelajaran kita ialah pertama kita dapat memerihalkan penyerahan Sarawak oleh kerajaan Brok kepada kerajaan British. Kemudian kita akan fokus kepada
untuk murid-murid dapat menghuraikan penentangan yang dilakukan oleh penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak ini. Dan seterusnya, dan tentulah kita akan belajar juga apakah nilai yang kita dapat peroleh daripada topik, iaitu nilai menghargai kepentingan kepimpinan tokoh terdahulu dalam membina negara. Faham, Cikgu. Jadi kita terus pergi kepada apakah sebenarnya faktor yang menyebabkan penyerahan Sarawak ini oleh Empire Brooke ni sebenarnya. Okey. Jadi semua ni berlaku selepas Perang Dunia yang Kedua. Jadi apabila berlaku Perang Dunia Kedua, sebenarnya ada banyak masalah yang antaranya ialah dari segi ekonomi lah. Ya, jadi ini terkesan juga kepada pentadbiran Brooke di Sarawak. Oleh itu, okey, kita lihat yang itu masalah keuangan ini merupakan masalah ataupun faktor yang ketiga lah, seperti yang ada pada paparan. Okey, tetapi sebelum itu kalau kita lihat masalah yang pertama sebenarnya ialah daripada Charles Wyner Brooke itu sendiri yang tidak mempunyai pewaris. Jadi apabila dia tidak mempunyai pewaris dan dia juga enggan menyerahkan pewarisan dia itu kepada anak saudaranya, menyebabkan ini adalah antara faktor yang menyebabkan Charles Wyner Brooke ini ingin menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Selain itu, kita lihat kerajaan British pada ketika itu mendesak untuk mendapatkan Sarawak. Okey, ini adalah bagi tujuan untuk menguasai kekayaan dan juga untuk memastikan kepentingan pelaburan kerajaan British di Sarawak itu terjamin. Okey, jadi dari segi masalah keuangan itu ialah dah tentulah bila perang, kesan Perang Dunia ini sebenarnya telah menjejaskan kepada ekonomi itu sendiri, dan Sarawak terjejas menyebabkan banyak kemudahan yang perlu diperbaiki. Jadi inilah sebenarnya yang menyebabkan pentadbiran Brooke itu mengambil keputusan untuk menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Okey, jadi kita lihat apakah sebenarnya kronologi penyerahan Sarawak ini. Bermula daripada dia sebenarnya bermula pada 11 September 1945. Okey, apabila kita belajar apa yang berlaku di negara kita ketika itu ialah apabila tamat di pendudukan Jepun, kemudiannya British sebelum mengambil alih, adanya pentadbiran tentera. Jadi begitu juga yang berlaku di Sarawak, iaitu British Borneo Civil Affairs Units dilaksanakan dalam pentadbiran di Sarawak. Kemudian pentadbiran British atau British Military Administration dilaksanakan di negeri Sarawak dan juga di Sabah pada September 1945 dan seterusnya. Okey, kita lihat penyerahan Sarawak ini dilakukan pada 1 Julai 1946. Tetapi, kita lihat dia punya perinciannya ialah pada slide seterusnya. Apa sebenarnya proses-proses yang berlaku sehinggalah pada penyerahan Sarawak itu sendiri pada kerajaan British. Okey, cikgu harap murid-murid Italian perhatikan pada paparan. Okey, dia bermula daripada 28 Februari 1945 apabila surat pejabat tanah jajahan British di London ini telah menghantar surat kepada kerajaan pimpinan Wyner Brooke, yang mana kerajaan British ini ingin meminta ataupun mendesak sebenarnya kerajaan Brooke ini menyerahkan Sarawak kepada British. Dan disebabkan oleh berbagai faktor yang telah kita bincangkan tadi, Wyner Brooke dia telah memaklumkan persetujuan. Jadi apabila persetujuan telah diperoleh, maka proses seterusnya ialah untuk mendapatkan kita kata persetujuan daripada ketua-ketua tempatan. Jadi di sinilah peranan yang dimainkan oleh setiausaha Charles Wyner Brooke yang bernama Gerard T. McBrien. Okey, apa yang dilakukan? Pertama, dia mendapatkan persetujuan. Jadi di sini akan kita lihatlah persetujuan. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan persetujuan itu sebenarnya nanti akan membawa kepada pelbagai reaksi. Okey, jadi yang pentingnya dalam proses ini kita tahu bahawa dokumen telah pun berjaya mendapat Gerard ni telah berjaya mendapat tanda tangan ketua tempatan. Tetapi untuk makluman juga ataupun untuk pengetahuan murid-murid di atas talian dan juga murid-murid di luar, kita kena ingat bahawa persetujuan ini tidak diketahui oleh penduduk Sarawak itu sendiri. Jadi seterusnya apa yang berlaku ialah proses untuk mendapatkan kelulusan Majlis Negeri dan penduduk Sarawak. Jadi inilah yang berlaku menyebabkan British telah menghantar 2 ahli parlimennya ke Sarawak untuk mendapatkan persetujuan rakyat. Kita pergi pada proses ni lah. Jadi inilah hasil tinjauan yang dilakukan. Maka boleh kita katakan secara kesimpulan. Jadi murid-murid boleh nampak apa di hasil keputusan atau tinjauan yang dilakukan oleh government ini, iaitu sebahagian penduduk peribumi Sarawak dah tentulah menentang. Walaupun ada yang menentang, masih ada yang menyokong. Jadi orang Cina Sarawak ini menyokong penyerahan dan ada penduduk ni dia sebenarnya tak tahu pun
apa-apa maklumat berkaitan penyerahan Sarawak. Jadi ini telah membawa kepada tindakan Majlis Negeri mengeluarkan rang undang-undang dan untuk membuat undian di dalam Majlis Negeri. Dan hasilnya kita dapati bahawa pro penyerahan telah menang. Jadi itulah yang sebenarnya membawa kepada penyerahan Sarawak kepada Kerajaan British pada 1 Julai 1946 itu sendiri. Faham, cikgu? Jadi itu adalah proses yang mana inilah yang pada kita kata objektif yang pertama tadi untuk memeriahkan penyerahan Sarawak kepada Kerajaan British. Okey, jadi kita teruslah sebenarnya kepada soal jawab dengan murid-murid di atas talian. Okey, jadi cikgu minta murid-murid bersedia dengan 3 soalan. Baik. Tuliskan jawapan masing-masing dan kita bacakan soalan yang pertama dahulu. Okey, soalannya ialah apakah peranan GAMAMS dalam proses penyerahan Sarawak ini? Apakah? Apakah Peranan. siapa GAMAMS? Ya, GAMAMS. Jadi, okey, kawan-kawan tengah menulis sekarang ni. Okey. Siapa cepat dia akan dapat markah, Kena cikgu, cepat ya. Kita akan berikan markah kepada Baik. mereka. Okey, nampaknya. terus. Adakah yang nak jawab? Terus keluarkan, tuliskan tunjukkan paparan jawapan masing-masing. Baik. Okey. Tengah gigih cikgu nampaknya. Gigih, ya. Tapi dalam Syuz peperiksaan Zarif, kita tak Aisah boleh dan nak juga lama Syah. sangat. Nanti tak sempat nak menjawab soalan-soalan lain. Betul. Cepat, Okey. cepat. Siapa cepat angkat dulu, okey? Alright. Okey, apa jawapannya? Aisyah, apakah jawapannya Aisyah? Peranan GAMAMS ialah mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan dan membuat tinjauan terhadap reaksi penyerahan Sarawak. Okey, kita terus. Jadi betul lah ya. Dia membuat tinjauan sebab laporan yang diserahkan itu ialah laporan berkaitan dengan tinjauan terhadap penyerahan Sarawak itu kemudiannya dibawa ke Majlis Negeri. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, yang lain bersedia. Okey, apa keputusan daripada tinjauan yang dilakukan oleh GAMAMS tadi, apa keputusan yang dicapai undian oleh Majlis Negeri berhubung keputusan tinjauan GAMAMS dan Rhys William. Okey. Tapi saya dah tertekan dah ni. Okey, kita abaikan soalan ini sebab saya dah tertekan jawapan. Jawapannya pro penyerahan menang 19 berbalas 16. Itu dia. Sebenarnya baik. kan. Soalan ketiga. Soalan Soalan ketiga. Okey, kita pastikan soalan ketiga. Okey. Baik, cikgu. Tadi cikgu Aisyah punya markah berapa, cikgu? Aisyah punya nanti kita bagi markah ya. Okey, baik, baik. Soalan ketiga, bila dan di manakah pengisytiharan Sarawak dilaksanakan? Ini senang je ni. Seorang lagi cepat. Siapa cepat dia akan dapat. Okey. Baik, nampaknya. Okey, Zarif. Zarif, silakan Zarif. Zarif, tunjukkan paparan. Nampak tak jawapan? Bacakan Zarif. Cuba bacakan apakah jawapan anda, wahai Zarif. Penyerahan Sarawak kepada Kerajaan British pada 1 Julai 1946. Ya, betul. 1946. Betul, cikgu. Betul sangat. Tepat sekali. Yeay. Jadi sekarang ni pelajar murid-murid lelaki kita telah mendapat. Okey, saya berikan 3 bintang kepada Aisyah dan juga 3 bintang kepada Zarif. Okey. Tepuklah sikit kawan-kawan. Tepuk masing-masing dia kata tak puas hati. Tak apa, kita ada lagi segmen seterusnya. Jadi tunggu dulu. Okey, kita akan banyak lagi perbincangan untuk slot seterusnya. Baik, kita rehat dulu, cikgu. Kita rehat dulu. Minum air dulu. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terus menonton Didik TV KPM.